Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada siri yang ke-116 ya. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang telah merezekikan kita dan menimpahi kita dengan berbagai-bagai nikmat yang tiada satu pun yang mampu untuk kita mendustakannya ya. Dan selawat juga salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung lagi dengan topik iaitu tentang mafhum al-mukhalafah ya. Apakah yang dimaksudkan dengan mafhum al-mukhalafah ini ya? Ianya adalah maksud di sebalik sesuatu hadis ya. Ada yang berhujah dengan kaedah ini iaitu mafhum al-mukhalafah ini, yang mana mereka menggunakan dua hadis yang akan saya bacakan ini sebagai dalil untuk mereka melakukan sesuatu yang bercanggahan, yang mana kita katakan sebagai suatu bid'ah terhadap ibadah itu ya. Yang mereka menggunakan kaedah ini tapi sebenarnya mereka adalah keliru. Jadi mari kita lihat dua contoh yang akan saya bawakan daripada hadis yang dimaksudkan itu ya. Iaitu hadis yang pertama, hadis mengenai sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami, yakni agama Islam, apa yang tidak berasal daripadanya maka ia tertolak. Dan hadis yang kedua, sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Ya, yang mana kedua-dua hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu mengenai bab mengkritik hukum yang batil dan menolak urusan bid'ah. Ya. Mereka berhujah bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami ini, yakni agama Islam, yang tidak ada asal daripadanya maka ia tertolak, maka maksud di sebaliknya adalah sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami ini, yakni agama Islam, apa yang ada asal daripadanya maka ia diterima ya. Oleh itu boleh mencipta zikir secara berlagu misalnya, kerana zikir memiliki asas dalam agama Islam ya. Jadi hujah ini kita jawab bahawa kita sedang membicarakan urusan kami, yakni urusan Allah dan Rasulnya. Maka siapalah anda, wahai manusia, untuk merasakan diri anda layak mencipta perkara baru yang bukan merupakan urusan anda ya. Tidakkah anda tahu, wahai pencipta bid'ah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama apa yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan daripada Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Ya? Surah Al-Shura ayat ke-21. Oleh itu, hujah mafhum al-mukhalafah ini tertolak kerana maksud di sebaliknya yang cuba dibawakan daripada hadis ini adalah bertentangan dengan firman Allah dalam ayat 21 surah Al-Asyura tadi ya. Kerana apabila Allah tidak mensyariatkan apa-apa dari agama, maka siapakah yang berhak untuk mengizinkannya ya. Ini kerana dalam ilmu usul al-fiqh bahawa syarat mafhum al-mukhalafah adalah maksud di sebaliknya yang cuba dibawakan itu mestilah tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang lain ya. Mereka ini juga berhujah bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada atas yang perintah kami maka ia tertolak, maka maksud di sebaliknya adalah sesiapa yang beramal dengan amalan yang ada atas yang perintah kami maka ia diterima. Ya? Jadi oleh itulah mereka mengatakan bahawa boleh zikir secara berlagu misalnya. Kerana zikir adalah amalan yang ada perintahnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hujah ini kita jawab bahawa sabda Rasulullah, perintah kami merujuk kepada perintah Allah dan Rasulullah secara keseluruhan, bukan secara sebahagian. Ya? Berzikir memang diperintahkan, tetapi cara berlagu itu tidak diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah. Oleh itu,
meskipun ya dengan kaedah mafhum al-mukhalafah ini, zikir berlagu tetap merupakan amalan yang ditolak ya. Jadi marilah para sahabat seimanku untuk menguasai ilmu usul fiqh ya. Kerana ini sangat penting. Ia penting bukan saja kerana sebagai salah satu jurusan daripada ilmu-ilmu Islam ya, tetapi bagi mengesan mereka yang cuba memperalatkan ilmu usul fiqh demi kepentingan fahaman sendiri ya. Dalam pelajaran ini kita dapat melihat bagaimana sebahagian agamawan yang memperalatkan kaedah mafhum al-mukhalafah ke atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjustifikasikan bid'ah ya, padahal tindakan mereka itu sedikit pun tidak membantu apa yang mereka cuba perjuangkan ya. Jadi persoalannya ialah apakah mereka itu sebenarnya cinta kepada Allah atau pada diri sendiri ya? Di mana sepatutnya puncak hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah apabila dia mencintai Allah dan ingin membuktikan kecintaan tersebut dengan beribadah kepadanya. Maka atas niat yang baik lagi suci ini, sebahagian orang memperbanyakkan ibadahnya kepada Allah tanpa mengambil kira sama ada ibadah itu sunnah ataupun bid'ah ya. Jadi ketahuilah para sahabatku seiman bahawa perasaan cinta kepada Allah saja tak cukup ya. Cinta itu mesti dibuktikan dengan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mencintai kalian serta mengampunkan dosa-dosa kalian, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat ke-31 ya. Jadi ayat yang mulia ini menjadi kayu pengukur sejauh mana kebenaran seseorang itu mencintai Allah ya. Ia bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahawa jika benar kalian mencintai Allah, maka buktikanlah dengan mengikuti daku. Siapakah daku? Ianya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengikuti sunnahku dalam urusan agama. Jika kalian melakukan yang demikian, hasilnya yang pertama, Allah mencintai kalian, dan yang kedua, mengampunkan dosa-dosa kalian. Ya? Sebaliknya, apabila seseorang mendakwa dia beribadah kepada Allah kerana cintakan Allah, namun dia beribadah dengan apa yang dirinya rasa baik, maka sebenarnya bukan dia itu mencintai Allah, tetapi dia mencintai dirinya sendiri ya. Jadi Imam Ibn Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijrah menjelaskan tentang ayat ini, iaitu ayat daripada surah Ali Imran ayat yang ke-31 yang kita bacakan tadi. Imam mengatakan ayat yang mulia ini menjadi hakim ke atas setiap orang yang mendakwa mencintai Allah namun tidak berada di atas jalan Muhammad. Bahawa sesungguhnya dia berdusta dalam dakwaan dan pengakuan dirinya itu sehinggalah dia mengikuti syariat Muhammad dan jalan hidup, iaitu din, nubuah dalam semua perkataan dan urusannya. Ya? Ini sebagaimana sabit dalam hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawanya baginda bersabda, sesiapa yang beramal dengan satu amal yang tidak berasal daripada urusan kami yakni Islam, maka ia tertolak. Oleh kerana itu Allah berfirman, katakanlah jika benar kalian mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kalian. Ini bermaksud hasil yang kalian perolehi adalah lebih tinggi berbanding dengan yang kalian cari daripada kecintaan kalian kepada Allah ya, iaitu kecintaan Allah kepada kalian, dan tentunya itu lebih agung berbanding dengan yang awal, yakni kecintaan kalian kepada Allah. Ini sebagaimana kata-kata sebahagian ahli hikmah yang mengatakan isu sebenar bukanlah untuk anda mencintai, tetapi bagaimana supaya anda dicintai ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri dan selainnya daripada kalangan salaf,
ada segolongan orang yang menduga mereka mencintai Allah ya dengan sekian-sekian ibadah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Katakanlah jika benar kalian mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kalian. Ya, ini adalah tafsir bagi ayat Ali Imran. Tadi surah Ali Imran tadi ya, ayat yang ke-31 yang telah pun ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qasir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Maktabah Syamilah ya. Jadi orang yang berzikir dengan rentak irama tertentu misalnya, dia menganggap zikir tersebut adalah baik dan dapat memberi rasa khusyuk dalam hatinya. Padahal zikir dengan rentak irama tertentu tidak pernah ya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bererti ini bukanlah sunnah ya. Bahkan ia menyalahi bentuk zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah mengatakan dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai ya. Justru orang yang berzikir dengan rentak irama tertentu dia sebenarnya bukan mencintai Allah tetapi mencintai dirinya sendiri, malah dia larut dan hanyut dalam keasyikannya sendiri ya. Demikianlah dengan pelbagai ibadah bid'ah yang lain juga ya. Orang yang mengamalkannya menganggap ia baik dan merupakan bukti kecintaan mereka kepada Allah. Padahal yang benar mereka mencintai diri sendiri. Lalu mereka beribadah dengan apa yang mereka sukai. Ya. Ini berbeza dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Mereka membuktikannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari hadis-hadis yang terbabit ya, membezakan antara yang sahih atau yang sebaliknya, kemudian beribadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah sekadar yang mampu ya. Itulah cinta yang benar lagi tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sahabatku seiman mendapat cinta yang benar, jalan ataupun cara cinta sebenar untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengiktiraf cinta kita ini bukan sekadar sebenarnya kita hanya mencintai diri kita sendiri ya. Jadi untuk segmen mencari tahu pada hari ini, iman mesti dibuktikan dengan amal ya. Amal mesti ikhlas dan ittiba iaitu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.